Selamat malam, salam sejahtera. Aku nak kongsi dengan kamu semua apa perkara terkini yang berlaku kepada Najib yang semua orang nak tahu. Najib dikabarkan baru-baru ini mengalami sakit yang teruk, dan ada juga yang mengatakan bahawa beliau beberapa bulan yang lepas hampir kena stroke. Itu yang dikenakan oleh peguam Najib. Hari ini peguam Najib juga mendedahkan bahawa Najib tidak ceria, muka seperti udang kena bakar, kata Safi. Aku fikir dua perkara ini boleh kita ulas. Pertama, Najib tidak ceria. Memanglah, siapa yang ceria tinggal dalam penjara, kan? Penjara bukan untuk tempat ceria, tetapi penjara adalah tempat untuk muhasabah diri. Bagi setiap kesalahan perlu dihukum, dan hukuman itu harus dimuhasabah dan perlu difikir sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya. Yang terbaik ialah apabila sudah dihukum, cubalah mendekatkan kepada Allah supaya kehidupan itu dapat diperbaiki. Mungkin ini waktunya Najib menghindarkan diri daripada kesibukan dunia luar, kesibukan sebagai seorang bosku yang sering ditunggu-tunggu oleh penyokong-penyokongnya. Memanglah dalam penjara siapa yang berceria? Tak ada satu orang pun yang boleh ceria dalam tinggal di penjara. Jadi aku fikir kenyataan Najib tidak ceria ini memang satu perkara yang agak lucu juga dikatakan, kerana memanglah siapalah yang hidup ceria dalam penjara, kan? Selain daripada itu, muka seperti udang kena bakar, mungkin ini disebabkan oleh keadaan kesehatan Najib yang mungkin dalam keadaan yang teruk seperti yang dikatakan oleh peguamnya. Tetapi juga mungkin ini juga disebabkan oleh keadaan penjara, sel penjara yang tidak selesa, tiada aircon, tilamnya tak empuk seperti di rumah mahligai Najib sebelum ini. Mungkin itulah yang berlaku kepada Najib pada ketika ini. Bagaimanapun, jom kita dengar, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku kepada Najib. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak ceria seperti sebelum dirujukkan ke Hospital Kuala Lumpur untuk menjalani rawatan bagi masalah tekanan darah tingginya. Peguam belanya Tan Sri Muhammad Safi Abdullah turut menyatakan ahli parlimen pekan itu juga kelihatan tidak selesa. Memanglah dia tidak selesa sebab dia memang sakit. Lagi pula sakitnya itu dikatakan mempunyai ulcer di perut. Beliau tidak kelihatan seperti biasa, tidak ceria seperti selalu. Beliau tak pucat, tetapi riak wajahnya lebih kepada tidak selesa. Aku fikir memanglah itu pandangan daripada peguam Najib. Adakah itu untuk meminta simpati seperti yang dinyatakan oleh netizen? Aku pun tak pasti, aku pun tak berani kata, sebab orang sakit ini jarang sekali nak minta simpati, sebab memang keadaannya sakit. Tengok saja pun kita dah sakit, belum lagi menanggungnya. Begitulah yang ditanggung oleh Najib mungkin. Isnin lalu keadaannya lebih teruk. Mukanya merah seperti udang kena bakar, katanya ketika ditemui media selepas tamat prosiding sebutan kes penyelewengan dana 1MDB di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Najib, 69 tahun yang sedang menjalani hukuman penjara, sedang dibicarakan terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Najib didakwa melakukan perbuatan itu di Islamic Bank Berhad, Bukit Keun di sini antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014, manakala bagi semua pertuduhan pengubahan wang haram di antara 22 Mac 2013 dengan 30 Ogos 2013 di lokasi sama. Bekas Menteri Kewangan itu berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali jumlah atau nilai sopan atau 10.000, yang mana lebih tinggi jika didapati bersalah. Bagi 21 pertuduhan pengubahan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan itu di bank sama antara 22 Mac 2013 dengan 30 Ogos 2013. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan AMLA yang memperuntukkan denda maksimum RM5 juta dan penjara sehingga 5 tahun, dan kedua-duanya
sekali jika disabitkan kesalahan. Begitulah keadaan Najib yang ramai nak tahu. Najib tidak ceria, muka seperti udang kena bakar, kata peguam Najib. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Saudara penonton sekalian, rata-ratanya majoriti rakyat Malaysia ingin pilihan raya umum ke-15 diadakan setelah tamat tempoh penuh penggal Parlimen ke-14 dan ingin Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai Perdana Menteri dalam tempoh itu. Ini sudah pasti akan meningkatkan lagi keterdesakan Zahid, dan saya percaya beliau akan memikirkan kemungkinan menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri dengan bantuan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang bersimpati dengan kluster mahkamah. Biarpun jumlah ahli-ahli Parlimen ini kecil, ianya cukup untuk menstabilkan kerajaan seandainya mereka menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Namun, Ismail Sabri boleh sahaja mengusulkan pengisytiharan darurat politik kepada Yang di-Pertuan Agong dan kekal sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, Ismail Sabri boleh melumpuhkan politik Zahid secara paksa menerusi penggubalan ordinan-ordinan darurat yang bersesuaian. Zahid tidak akan mampu berbuat apa-apa, melainkan akur bahawa UMNO, sebuah parti politik, tidak ada hak berperlembagaan untuk memaksa Perdana Menteri mengusulkan apa-apa yang kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk pembubaran Parlimen. Zahid juga terpaksa akur bahawa peranan Ismail Sabri sebagai ahli UMNO dan Perdana Menteri cukup berbeza dan saling tidak bertindih, di mana sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak wajib menuruti sebarang ketetapan UMNO. Andai kata Zahid bertindak memecat Ismail Sabri daripada UMNO, ianya tidak mampu membawa sebarang kebaikan buat dirinya, kerana Ismail Sabri akan kekal sebagai Perdana Menteri berdasarkan keahliannya di Dewan Rakyat. Namun, Zahid dan UMNO akan menanggung akibatnya pada PRU 15 dengan penolakan besar-besaran yang sudah tentu akan menghancurkan UMNO buat selama-lamanya. Malah, saya menjangkakan akan berlaku pengunduran ramai pemimpin di peringkat bahagian dan cawangan serta boikot jentera pilihan raya di terlalu banyak kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri sekiranya Ismail Sabri dipecat. Kesemua ini sudah pasti akan memarahkan akar umbi UMNO dan menjurus kepada undi dendam, di mana ramai penyokong UMNO akan menyokong pihak lawan atau tidak keluar mengundi pada PRU 15. Saudara sekalian, itulah dia keadaan sebenar Ismail Sabri Yaakob yang menang atas Zahid Hamidi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.